Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua dah ada ke? Semua? Dah cukup ke? Dah. Okey, kalau semua dah ada, kita boleh mulalah. Okey, hari ini saya akan buat satu ceramah lah yang bertajuk kebersihan tangan dalam penjagaan kesihatan. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan dululah. Nama saya Muhammad Faizul bin Abdul Hamid. Nombor kad matrik saya 930126086219 001. Okey, bagi menyempurnakan saya punya tugasan dalam subjek teaching in personal, subjek kod MBH 4143. Saya ingin buat satu ceramah yang bertajuk kebersihan tangan dalam penjagaan kesihatan. Setiap apa yang kita buat, kita mesti ada objektif lah. Okey, ceramah saya pada hari ini, objektif yang kita akan dapat pada akhir pelajaran. Yang first kali kita akan mengetahui sejarah sejarah macam mana pencucian tangan ni wujud. Okey, yang kedua adalah kita dapat memahami apa definisi pencucian tangan yang sebetulnya. Lepas tu yang ketiga, kita akan mengenal pasti apa indikasi, kita akan dapat memahami indikasi kenapa kita melakukan pencucian tangan dan apakah kepentingannya. Okey, next adalah kita ada macam-macam jenis pencucian tangan yang kita ada dalam bidang kesihatan ni. Yang terakhirnya kita akan terangkanlah supaya audiens peserta semua dapat mengamalkan, dapat melakukan cara langkah pencucian tangan yang sebetulnya. Okey, seterusnya saya akan first, kalau kita tak kenal maka kita tak cinta, kan. Okey, saya pada mula saya nak terang latar belakang sikit lah macam mana pencucian tangan kita boleh diperkenalkan di dunia, khususnya di Malaysia. Okey, first, kalau kita boleh tengok dekat skrin, pencucian tangan mula sekali diamalkan pada tahun 1846. Yang memperkenalkannya adalah seorang ahli perubatan lah, doktor perubatan yang bernama Ignace Semmelweis. Yang punca dia memperkenalkan benda ni adalah disebabkan dia dapat mengenal pasti berlakunya trend peningkatan jangkitan di wad bersalin yang menyebabkan kematian semakin meningkat. Okey, hal itu telah mencetuskan dia punya kesedaran lah untuk dia mencari jalan macam mana nak mengelakkan jangkitan ni terus tersebar. Okey, lepas tu dia juga dapat mengenal pasti bahawa petugas dan pesakit yang membawa jangkitan tu merebak ke orang lain, seterusnya akan menyebabkan jangkitan tu jadi lagi teruk dan boleh menyebabkan kematian lah. Okey, trend yang dia dapat tu, hasil dia punya kajian, dia dapat mengenal pasti, dia kata 80% daripada jangkitan yang kita dapat ni merebak melalui tangan yang kotor. Slogan yang mengatakan bahawa pembersihan tangan ni adalah wanisasi sosial, adalah merupakan satu cetusan idea lah untuk nak buka hati kita untuk nak mengamalkan pencucian tangan ni dengan lebih kerap. Okey, sedia maklum, kita dapat tahu wanisasi ni selalunya kita bagi untuk kanak-kanak apa semua, kan. Tapi bagi maksud Dr. Christopher ni, wanisasi ni sosial, bila kita amalkan kita boleh jaga semua orang. Okey, faham lah semua? Semua? Saya ada tambah satu slide gambar ni. Okey, apa yang korang faham mengenai slide ni, gambar ni? Tak faham. Okey, tak apa, kalau tak faham tak apa. Inilah maksudnya yang saya sebut sebagai wanisasi sosial tu. Ada juga yang kena-mengena dengan Dr. Christopher tu. Bila kita basuh tangan tu, kita mengelakkan jangkitan tu kena pada kita, ataupun kita elakkan jangkitan tu merebak kepada orang lain.
Okey, faham semua? Faham. Okey, terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkanlah mengenai definisi pencucian tangan yang orang kata merupakan salah satu elemen yang di mana kita guna untuk menghindarkan daripada kita dapat jangkitan. Okey, definisi yang orang kata yang latest, yang terbaru saya dapat adalah kebersihan tangan hygiene merupakan prosedur yang di mana kita untuk menyingkirkan kotoran dan mikroorganisme untuk mengelakkan jangkitan. Okey, saya nak tanya semua yang ada kat sini, tahu tak mikroorganisme apa yang mudah kita dapat melalui jangkitan tangan? Bakteria. Bakteria, okey. Okey, selain pada bakteria banyak lagi lah. Orang kata macam mikroorganisme, macam spora yang orang kata yang akan bagi banyak lagi penyakit yang kita akan orang kata yang kita tak nampak. Benda penyakit bakteria mikroorganisme ni adalah sangat kecil lah. Tambah spora adalah yang paling kecil sekali dan orang kata dia ada ada teknik pencucian tangan dia yang digunakan untuk khas untuk basmi dia. Okay, next adalah kita kalau dalam pencucian tangan ni ada 3 tahap lah. 3 tahap untuk pencucian tangan yang khas yang saya akan ceritakan sekarang ni secara sosial lah. Kalau yang orang kata upgrade sikit atau yang lebih baik yang untuk orang kata yang untuk pekerja kesihatan semua ada pencucian tangan yang secara perubatan. Yang paling bersih sekali adalah bila kita ada dalam Dewan Bedah lah, doktor-doktor pakar, doktor-doktor yang akan membuat prosedur pembedahan, dia orang akan menggunakan kata teknik pencucian tangan secara surgical yang paling orang kata bersih lah. Okey. Kalau bahagian sosial, kalau untuk yang pencucian tahap yang sosial ni kita ada 2 yang kita orang kata boleh amalkan. Okey. Next, yang seterusnya saya nak menerangkan sikit lah tentang 2 teknik pencucian tangan sosial yang disyorkan oleh kerajaan untuk mengelakkan jangkitan kuman dan untuk membuang kotoran pada tangan kita. Tambah-tambah di musim COVID ni sekarang, kita kena jagalah pencucian tangan memang satu elemen yang paling penting lah untuk kita amalkan. Okey. Dalam 2 kebersihan tangan yang kita perlu amalkan adalah hand washing dengan hand rub. Hand washing, hand rub. Siapa yang dapat tahu perbezaan dia? Terdengar pun? Tak apa. Okey. Biasa, tak apa saya terangkan. Okey. Kalau hand washing kita akan menggunakan biasalah kita gunakan air dengan sabun. Tapi kita ada step-step dia yang kita ada langkah-langkah dia yang kita perlu ikut. Lepas tu orang kata kita perlu lakukan dalam satu tempoh masa, iaitu dalam hand washing kita akan gunakan langkah tu selama 40 hingga ke 60 saat. Dan menurut kajian orang kata hand washing ni dia akan lebih berkesan berbanding dengan hand rub lah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai hand rub lah. Hand rub kita just perlukan satu cecair lah. Cecair ni orang kata selalunya dia kombinasi lah di antara glycerol, ethanol, hydrogen peroxide dan isopropyl alkohol yang akan orang kata bantu dalam membunuh kuman dekat tangan kita. Dan dia pun ada step-step yang perlu kita lakukan. Masa yang diperlukan adalah lebih singkat lah. So lagi mudah untuk kita lakukan, iaitu 20 hingga ke 30 saat saja. Okey, keberkesanan dia orang kata dia tahap mana dia efektif adalah 47.2 je lah. Orang kata maksudnya orang kata hand washing je lagi berkesan untuk kita untuk amalkan. Tapi orang kata daripada kita tak buat langsung, baik kita amalkan je lah yang mana yang paling. Seterusnya saya akan menerangkan lah dan orang kata segarkan balik ilmu yang mana kita dah belajar dulu dekat, mungkin kita belajar dekat tempat-tempat orang kata institusi pengajian kita dulu kan.
Okey, 5 keadaan bila orang kata kita perlu melakukan pencucian tangan. Dua lah teknik orang kata yang disyorkan tu, hand washing dengan hand rub kan. Okey, yang first sekali sebelum menyentuh pesakit. Okey, orang kata sedia maklum, kita macam penjawat, orang kata petugas kesihatan, nak menolong pesakit, tapi kita tak orang kata kita tak bersihkan dulu tangan kita. Mana tahu sebelum tu kita ada buat orang kata pegang pesakit ke, kita ada buat orang kata buat prosedur apa kan, tapi kita lupa lepas pesakit tu kita terus pegang pesakit. Itu orang kata menyebabkan penularan orang kata penyakit yang orang kata kuman yang ada kat tangan kita merebak dekat orang lain. So sebelum kita menyentuh pesakit, kita sepatutnya basuh dulu tangan kita, ataupun orang kata bersihkan tangan kita guna step-step, guna teknik yang ada, iaitu pencucian tangan ataupun pencucian tangan secara orang kata guna sabun ataupun guna hand rub. Okey, next yang kedua adalah sebelum melakukan prosedur aseptik. Okey. Contoh kalau orang kata kalau kita nak cuci luka ke apa kan. Okey. Kita selalu macam orang kata pakai glove terus je buat. Kita kata tangan kita dah bersih sebab kita pakai glove kan. Okey, untuk dalam orang kata untuk buat prosedur secara lebih efektif dan lebih orang kata berkesan kepada pesakit, kita disyorkan, orang kata diwajibkan lah, kalau orang kata kita nak sungguh-sungguh benda ni kita buat kan, kita kena pastikan kita cuci tangan sampai bersih, barulah kita pakai glove, lepas tu barulah kita buat prosedur aseptik. Yang kita lakukan adalah macam orang kata menyedut sekresi pesakit, orang kata semua kita nak tangan kita bersih untuk nak mengelakkan daripada orang kata tangan kita ni orang kata menyebabkan kena pesakit tu kena penyakit, lepas tu ataupun mengelakkan daripada penyakit pada pesakit tu kena pada kita. Okey, yang ketiga adalah risiko selepas risiko pendedahan cecair badan. Okey, kita sebagai petugas kesihatan, tidak kiralah penolong gawatan ataupun jururawat, sangat sinonim lah dengan cecair daripada badan pesakit ni, tambah dalam orang kata mucus ataupun najis, kita buat prosedur pas urin ataupun orang kata bila sakit berak ke apa kan. So kita perlulah orang kata basuh tangan sebelum nak sentuh sakit, dan orang kata selepas kita buat prosedur tu kita perlulah basuh tangan untuk mengelakkan jangkitan tu kena pada kita. Okey, next adalah selepas menyentuh sakit. Tak kira lah kita sentuh sakit, kita buat prosedur pengambilan suhu ke apa ke kan, kita perlu basuh tangan untuk mengelakkan jangkitan silang antara pesakit kepada pesakit, kita petugas kepada pesakit atau pesakit kepada pesakit. Okey, yang terakhir adalah selepas menyentuh persekitaran pesakit. Okey, macam kita duduk dalam satu ruang bilik ni kan, ada pesakit kan. Okey, sebelum kita nak masuk tu pun sepatutnya kita kena basuh, dan selepas kita bertemu pesakit dan nak keluar, kita kena basuh tangan juga untuk nak mengelakkan kuman tu atau kuman kita tidak merebak bila kita kat luar nanti. Next, saya akan orang kata tunjuklah dekat peserta semua atau pelajar semua bahagian mana yang orang kata sering kita tertinggal, orang kata sering kita orang kata terlepas pandang dalam penyucian tangan. Okey, sekarang ni berdasarkan apa kata slide yang saya orang kata dapat daripada yang orang kata daripada sumber yang boleh dipercayai lah. Ni antara yang gambar yang menerangkan mengenai orang kata tempat yang selalu kita lepas pandang.
Yang merah tu di kawasan ibu jari dan di celah-celah jari ni antaralah tempat lah yang sering kita macam terlepas pandang dalam orang kata temis, dalam orang kata dapat membersihkan tangan dengan baik. Okey. Dan yang biru tu adalah kawasan yang orang kata tak ada, orang kata jarang lah untuk orang tertinggal untuk dalam pencucian tangan. Dan yang putih tu yang tempat yang orang kata boleh kata bersih lah. Kalau kita cuci tangan, tempat tu bersih. Dan sekarang ni yang saya nak orang kata lebih tekankan dekat kawasan yang merah lah, iaitu kawasan di celah-celah dan hujung jari ni, antara yang orang kata selalu miss. Yang tapi gambar yang ni antara dua belah tangan lah. Maksudnya tangan belah kiri di celah-celah jari, okey, dan di hujung jari. Lepas tu di belah kanan adalah celah jari, yang jari kelingking dengan jari manis, dan orang kata di celah di antara jari telunjuk dengan jari orang kata ibu jari ni. Okay, so kita akan orang kata lebih berhati-hati dan orang kata lebih beri perhatian lah pada tempat-tempat yang orang kata sering kita lupakan ni, sering kita orang kata tinggalkan. Okay, next inilah orang kata kita harap kita dapat melakukan pencucian tangan yang terbaik. So menurut bahagian pembangunan kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia lah, yang paling latest saya dapat tahu ini adalah step yang terbaru yang perlu kita amalkan dalam pencucian tangan. Okey, kita sekarang ni dalam pencucian tangan, hand washing, kita ada 6 step lah yang perlu kita amalkan. Yang first sekali, kita kena cuci, lengkapkan kedua tapak tangan dan gosok selama kali ni dia kata kena selama 10 kali lah. Okay, so yang ni 10 kali tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, belum gosok tu kita orang kata dedahkan tangan kita dengan air dulu. Lepas tu kita orang kata ambil sabun yang secukupnya lah. Okay, yang step kedua adalah belakang lekap tapak tangan kanan di atas tapak tangan kiri. So macam ni. So orang kata kena gosok macam tu selama 10 kali jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita buat benda yang sama untuk tangan yang dekat orang kata tangan yang belah kanan jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk orang kata untuk membunuh kuman-kuman yang ada di celah-celah tangan kita. Okey, yang step nombor 3, kita lekapkan dua-dua tangan macam ni dan kita cuci juga bersilang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu yang tangan tangan kiri pula tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bagi step keempat ni kita ada 2 kaedah lah. Kita boleh pilih antara satu. Okey, sama ada kita genggam, kita ambil sini, genggam tangan kiri, manakala tangan kanan menggosok ke atas ke bahagian tangan kiri secara menurun. Ulangi step ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulang juga cucian tangan belah tangan kanan juga 10. Okey, sama ada ataupun kita mencengkam. Yang step yang saya kata ni ada 2 step kan. So kita pilih satu, yang keduanya ataupun kita genggam jari kedua tapak tangan ke arah belah mana, itu gosok bahagian dosa menggunakan ibu jari. Ya, itu macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita buat juga tangan yang dekat sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bagi yang step yang kelima pula, kita perlulah jaga dekat kawasan ini jugalah, kawasan ibu jari di antara ini. So cara dia adalah
kita gosok sekeliling ibu jari kiri dengan genggam dengan tapak tangan kanan dan ulangi langkah ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan itulah juga yang untuk tangan kanan jugalah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, yang keenam kita buat orang kata kucupkan jari dengan tangan kanan. Okey, kita putar selama 10 kali untuk nak buang kuman-kuman di hujung jari kita ni. Okey, buang. Lepas tu yang terakhir adalah kita untuk sebagai tambahan lah, untuk kita nak bersihkan kita punya pergelangan tangan. So kita pegang dengan tangan kiri dan kita buat putaran. Buat putaran. Begitu juga dengan tangan tangan kanan. Kita buat selama 10 kali dan lepas tu dah habis semua tu kita bilas tangan kita sampai orang kata bilas tangan kita dengan air. Lepas tu kita keringkanlah pakai tisu yang orang kata yang bersih. Lepas tu kita buang ke tempat bersih. Okay, saya harap semua boleh faham dan boleh praktikan sebab lagi saya akan ambil seorang untuk buat orang kata praktikal. Okay. Seterusnya saya akan orang kata tadi kita orang kata belajar pasal langkah-langkah untuk kita buat pencucian tangan secara orang kata hand washing kan, menggunakan air dan antiseptik. Lepas tu next saya akan mengajar untuk orang kata nak segarkan baliklah ilmu yang kita pernah belajar, iaitu pencucian tangan menggunakan hand rub. Okey. Faham ke semua? Okey, semua langkah orang kata step ni kita dah belajar lah dulu, tapi orang kata kadang-kadang kita pun lupa sebab kita tak praktik. Okey, sanitizer tadi saya cakap semua berapa saat? 20 hingga 30 saat kan? Okey. Sanitizer kita kalau nak buat orang kata prosedur ni kita kena ada hand sanitizer lah. Okey, firstly kita kena ambil orang kata sanitizer. Boleh tuangkan sanitizer atas tangan. Okey. Lepas tu tuang tapak kiri dan orang kata ratakan ke tapak tangan kanan. Ratakan dengan jari tangan kanan. Lepas tu kita pusing pula. Kita buat pula macam tu. Okey, semua dalam ni kita kena buat dalam masa dalam 10 kali macam tu lah. Lepas tu yang keduanya kita gosok dua tangan ni selama 10 kali. Lepas tu gosok tangan belakang. Okey, sama celah-celah jari ni selama 10 kali dan tangan yang belah kanan. Lepas tu step yang keempat bersilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, next. Lepas tu kita orang kata gosok tangan jari tangan kanan dengan tapak tangan kiri macam ni. Orang kata selama 10 kali juga. Okey, next. Yang terakhir inilah kita orang kata gosok gunakan ibu jari. Gosok ibu jari dengan genggaman tangan kanan secara berputar selama 10 kali. Semua ni kita buat dalam prosedur ni sebanyak 10 kali dan kata kita kena cepatlah sebab sanitizer ni cepat kering. Okey. Sedia maklum orang kata kita kadang-kadang ada alahan yang kita tak tahu. Begitu juga dalam kita nak mengamalkan pencucian tangan ataupun orang kata nak mengamalkan orang kata pemakaian PPE sekalipun. Kadang ada juga ada yang allergic apa semua kan. So orang kata ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam kita melakukan hair hygiene. Hair hygiene ni memang orang kata dah diwar-warkan kepada seluruh negara sebab orang kata pada sosial, sebab orang kata hand washing ni amat berkesan lah dalam untuk membunuh kuman apa semua. Okey, antara faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan ni adalah sebabkan alahan. Mungkin sebab ada alahan kepada sabun, ada alahan kepada cecair hand rub, cecair alkohol kan. Bila dia pakai hand rub, dan tangan dia mengupas, jadi merah-merah, so dia akan tak pakai. So ini juga kita kena cari alternatif lain lah untuk orang kata nak gunakan untuk nak mengelakkan jangkitan berlaku pada tangan dia.
Okey, next adalah sebab yang boleh menyebabkan kita tidak melakukan hand hygiene ni adalah yang paling mudah sekali adalah kekurangan fasiliti dan bahan. Iaitu dekat kawasan tu tak ada orang, tak ada sinki, tak ada orang kata tak ada sabun. Lepas tu orang kata tempat tu pun tak ada harap. Orang kata benda-benda yang mudah macam ni kan, simple ni, kita kata macam orang kata kita ambil lewat dan menyebabkan berlaku jangkitan silang dan menyebabkan hingga boleh menyebabkan kematian. Dan orang kata yang paling tak wajar sekali yang kita dengar adalah sibuk. Sibuk adalah orang kata semua orang sibuk dalam melakukan tugas seharian, tapi orang kata dalam orang kata kita nak memberi rawatan kepada pesakit ataupun kita punya pelanggan, kita janganlah abaikan benda-benda yang simple macam ni. Hingga orang kata pesakit tu sebenarnya datang dekat kita nak minta rawatan sebab orang kata batuk semua biasa. And then orang kata at the end of ni dia dapat penyakit lain pula sebab kan kita sebelum tu kita dah sentuh penyakit pesakit lain dan kita tak amalkan kebersihan tangan dengan baik dan kita bagi penyakit kepada orang lain. Lepas tu next yang terakhir, yang saya rasa terakhir lah, kurang pendedahan. Dia kata benda ni sangat tak logik sebab orang kata masa kita sambung belajar apa ataupun orang awam sendiri pun dah tahu dah pasal pencucian tangan ni. Okay, semua orang kata kita tak nak melakukannya dengan baik je lah. Okay. Okay. Semua ada soalan ke? Apa nak tanya? Okay. Saya tanya. Okay. Apa soalan? Berapa langkah untuk pencucian tangan untuk beza handrub dengan tu cuci tangan secara biasa? Okay. Soalan yang baik lah, tapi saya dah terangkan tadi. Okey. Untuk kita melakukan handrub, dia ada 6 step lah. 6 step yang untuk kita lakukan dan dia mengambil masa selama 20 hingga 30 saat lah untuk kita lakukan. Dan handrub mesti kena ada handrub. Okey? Okey. Untuk yang kita nak buat pencucian tangan, hand washing, kita mesti ada air dengan sabun dan step tu 40 saat hingga ke 60 saat lah untuk 1 minit. Dan orang kata tak susah pun benda ni, kita boleh amalkan di mana-mana saja, tapi kita kena bawa sendirilah barang-barang tu. Tak dapat hand washing, hand rub pun jadilah. Okey. Okey, dah habis dah slide saya. Okey, sekian, terima kasih. Saya nak ucapkan selamat orang kata mengamalkanlah apa yang ilmu yang saya bagi hari ni. Harap semua dapat tahu dan dapat kesedaran yang terbaru mengenai pencucian tangan. Dan orang kata saya harap semua dapat orang kata membantu dalam menyekat penularan penyakit-penyakit jangkit. Contohnya macam sekarang ni yang kita tahu COVID-19 lah, yang orang kata semakin menular dalam masyarakat kita dan sehingga menyebabkan kematian yang pada setakat ni yang semakin meningkat lah. So saya harap semua dapat bagi kerjasama dan orang kata jaga kita lah, kita jaga kita. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay. 2, 3. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada kali ini saya akan menerangkan orang kata sesi demonstrasi lah untuk macam mana kita nak buat prosedur pencucian tangan, hand hygiene, hand washing dan hand rub. Okay, firstly sebelum kita nak buat pencucian tangan ni, kita akan pastikan tangan kita tu orang kata tak kuku kena sepatutnya kena pendek lah. Lepas tu kita kena buka semua macam orang kata barang-barang kemas, jam apa semua kita letak dulu kat mana-mana. Okay, bila tangan kita dah orang kata clean, dah orang kata dah tak ada barang-barang apa semua, dan kita barulah kita mulakan dengan step-step pencucian tangan. Okey, sekarang ni bahan yang kita perlu ada cuma sinki yang ada air, orang kata sabun, orang kata sabun yang kita guna ni sabun yang kerajaan, selalu formal kita pakai yang kalau ZD gula kenik ada 4%. Lepas tu kita perlukan ada tisu. Yang first kita kena orang kata jangan membazir lah dalam kita mempraktiskan prosedur at least hand washing pun. Okay, firstly kita kena buka dulu air dan orang kata alirkan tangan kita dulu dengan air, dua-dua belah tangan. Okay.
tutup balik. Okey, lepas tu kita guna sabun. Okey, sabun ni kita guna jangan sikit sangat, jangan banyak sangat lah untuk nak mengelak pembaziran, ataupun kalau yang tak cukup tu orang kata tak berkesan pula nanti. Okey, first kita rub tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, first untuk langkah yang pertama sekali kita dah selesai lah. Okey, yang langkah keduanya adalah kita pusing ke atas ni, ke belakang. Okey, untuk cuci di antara jari ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, begitu juga yang sebaliknya. Kita buat kat situ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, yang pusing kedua, yang ketiganya kita kena di antara jari kat berhadapan. So kita kena dekatkan, rapatkan jari kita sini, dan kita kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then next sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, yang langkah keempatnya kita kena cuci yang tangan ni lah, yang atas tangan ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelahnya pun kita kena buat sama. Kita rapatkan tangan dan kita cuci pakai ibu jari tangan kita ni. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang second last, yang dua yang terakhir adalah kita cukupkan jari kita dan di tapak tangan, dan kita buat dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk kita nak bersihkan kita punya kuku-kuku kita ni kalau ada kuman. Dan itu juga kita buat dengan sebelah kirinya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, yang last sekali adalah inilah yang selalu kita macam kleka buat sambil buat dan dicuci ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sebelahnya macam tu juga. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dah selesai semua. Dan kita basuh tangan kita. Okey, kita basuh slow-slow. Kita pastikan tak ada semua sabun-sabun melekat lagi. Okey, dah. Kanan dah, kiri pula. Okey. Okey, dan kita tutup. Dan kita ambil satu tisu. Okey, kita lap bagi bersih. Okey, satu tu dah cukup untuk kita nak keringkan semua air-air yang ada dekat tangan kita ni. Okey, kita keringkan sampai bersih lah. So jangan lupa kita amalkan semua cara pencucian tangan ni. Terima kasih. Kita buat prosedur pencucian tangan tadi. Bagi teknik kedua untuk bersihan tangan adalah kita menggunakan hand rub lah. Okey, firstly kita bahan yang kita kena ada adalah hand rub sendirilah. Hand rub ni adalah hand rub yang biasa. So kita kena tengok dia punya tarikh luput dia. Janganlah orang kata dah luput baru kita nak guna. So nanti orang kata tak efektif pula. Okey, macam mana kita nak guna? Firstly kita gunalah, tekan dulu hand rub kat tangan kita. 1, 2, 3. So jangan kita lupakan untuk orang kata buang semua barang-barang kemas dan cincin kejam ke semua. Okey, first kita buat bulatan atas ni, kita pusat satu lipat. Okey, macam tu juga kita buat macam tu. Putar. Okey, then kita cuci juga tangan ni. Okey, duration dia selama 20 hingga ke 30 saat. Yang masa kita buat basuh tangan ni 40 hingga 60 saat lah. Okey, cuci ni. Okey, kita basuh atas satu, yang ni untuk step 3, cuci atas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita buat ni lah, cuci tengah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kita kena buat yang orang kata yang paling baik lah untuk nak bunuh kuman. Dan kita basuh, kita buat atas ni dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia, kita kena pegang lah jari kita dan ibu jari kita yang akan cuci kita punya dosem tangan ni. Okey, itu yang sebelah. Lepas tu yang terakhir adalah ni lah, guna ibu jari kita untuk cuci untuk tangan belah kiri dan tangan belah kanan. Then
kita sampai dia kering dan kita bolehlah sentuh pesakit. Dan orang kata untuk kita punya precaution sendiri, dan orang kata precaution untuk orang lain juga, untuk kita nak mengelakkan jangkitan silang tu supaya orang kata tidak berlaku lah. Okay, sekian, terima kasih.